Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih tetamu kehormat dan saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Saudari Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, Saudari Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pendidikan, Saudara Khair Nagriun, Pengurusi Kuasa Pengelola Pesta Buku Kebangsaan, Tuan Utama Chang Jianchun, Timbalan Menteri Republik Rakyat China, Datuk Dr. Rashidah dari Lembaga Pengurusan Pustakaan Negeri Sarawak, Tuan Utama Duta Besar, sastrawan negara dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita menyaksikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 dan saya ucap tahniah pertamanya kepada pengunjung-pengunjung yang begitu semangat dan ramai. Pesta Buku tidak akan berhasil atau berjaya tanpa penyertaan saudara-saudara. Jadi, yang ada wang beli, yang tidak ada tengok, tapi sebaiknya curi-curi baca cara halal. Dan penganjuran buku, Pesta Buku, kita anggap satu penganjuran yang penting. Dan lebih-lebih lagi kerana tahun ini diperkenalkan beberapa konsep baru. Tentunya kerjasama Kementerian Pendidikan sangat kritikal, penting. Tahniah dan terima kasih kepada KSU, KPP dan seluruh keluarga Kementerian Pendidikan. Tetapi Majlis Buku Kebangsaan kali ini dapat penyertaan besar, delegasi yang besar daripada Republik Rakyat China. Dan ini menunjukkan suatu kesediaan persahabatan yang meningkat di antara kita dan negara China. Seperti sudah tahu, baru-baru ini saya sempat melawat ke negara China atas undangan kerajaan China, dapat mengadakan pertemuan yang sangat bermakna dengan Presiden Xi Jinping, Premier Li Qiang, dan baru-baru ini kita ada kehadiran daripada pengurusi National Assembly, maknanya sudah meningkat kegiatan dari segi pelaburan, dari kerjasama di antara dua negara, dan ada pelaburan besar daripada syarikat Geely Proton dan juga Rongshan dan beberapa syarikat lain. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih kepada saudara Timbalan Menteri dan seluruh delegasi Cina yang besar. Dan di samping itu kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Pustaka Negeri Sarawak yang telah diangkat sebagai negeri pilihan dalam keluarga sementara kita menganjurkan PBA KL. Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, budaya membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sebati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Perubahan Melayu sendiri yang dikatakan Melayu baru, Melayu moden, itu sebelum lagi Gutenberg pencetakan adalah tradisi ilmu atau apa yang pernah disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas sebagai tradisi akliyah. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Jadi sementara ada medsos, media sosial, saya tak boleh pertikai kepentingannya, tetapi percayalah, kalau mau jadi manusia dan insan yang sebut karamah insaniyah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Kalau menjadi seorang warga negara yang sihat,
dan mau angkat martabat negara ini. Caranya bagaimana? Membaca. Mau jadi seorang Muslim yang baik, bukan sekadar walak tak tentu arah. Dia kena dengar, dia kena membaca, dia kena menilai. Baru boleh menjadi seorang Muslim atau Muslimun hakikiyun. Menjadi seorang pejuang Melayu, bukan sekadar menonton, bukan sekadar menghimbau pandangan atau menjerit slogan-slogan. Membaca dan memahami apa dia kekuatan budaya Melayu itu sendiri, sastranya, karya budayanya, karya ilmunya yang pelbagai. Kalau menjadi seorang pakar ekonomi, pakar sains, teknologi, mesti dengan kekuatan ilmu. Ada orang bicara kata dalam period digital dan AI, pahaman ilmu yang meluas itu tidak diperlukan. Itu satu pahaman yang salah. AI itu rekaan manusia. Kekuatan dan keupayaan AI menguasai berdasarkan input yang kita beri dengan ilmu yang ada pada manusia. Dan AI itu dalam kekuatan teknologi tidak boleh meletakkan nilai. Dia tidak tahu yang buruk dan yang baik. Dia tidak tahu yang ma'ruf dan yang mungkar. Dia tidak tahu akidah dan akhlak. Sebab itu kekuatan membaca harus ditekankan. Dan oleh kerana Menteri Pendidikan ada, dan pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan ada, dan saya juga seru kepada pendidik dan ibu bapa, mesti tekankan budaya membaca dari awal. Kelunturan semangat membaca ini sudah berkembang. Luntur minat membaca. Dengan permulaan suatu perubahan sejak 90-an dengan media sosial ini. Dulu semasa saya Menteri Pendidikan, saya pernah sebut tentang karya Alan Bloom, The Closing of the American Mind. Tertutupnya pemikiran Amerika Syarikat kerana hilangnya semangat dan budaya membaca, menutup pemikiran mereka, merasakan yang luar itu tidak penting, dan memandang hina dan rendah kepada faham yang lain, dan tidak merasakan perlu untuk menimba ilmu. Masalahnya sekarang, penyakit itu kadang-kadang sampai ke kawasan wilayah kita. Sebab itu saya nak gesa secara serius, negara ini harus diangkat menjadi negara madani, yang ada ilmu, yang ada nilai, yang ada ihsan, yang ada rahmah. Dan semua itu boleh dipupuk melalui semangat membaca, menimba ilmu. Semalam kita ada dua tokoh besar, ilmuwan dan ulama besar dunia. Ali Jummah, mantan mufti Mesir, dan Habib Omar Hafiz dari Yaman. Dengan ilmu mereka, pendekatannya lebih hikmah, lebih bijak. Agama itu diterap dengan ilmu, kasih sayang, toleransi, hormat menghormati. Tetapi bagi yang dangkal ilmu, yang ilmunya sejengkal, ilmu itu disebarkan dengan menghukum, tanam kebencian, menghina orang, mencerca atas nama agama kerana kefahamannya cetek dan dangkal. Anak muda mesti bangkit dengan ilmu, bangkit dengan kesedaran, bangkit dengan semangat menyelamatkan negara kita sebagai negara besar, insya-Allah. Bermula dengan kekuatan ilmu, kekuatan membaca dalam semua bidang. Jadi ini saya anggap sebagai cabaran besar kita. Saya terharu, tertaniah kepada rakan-rakan penganjur Naim dan keluarga di majlis buku kebangsaan ini. Kerana apa? Dalam sejarah negara Malaysia, dan puluhan kali dianjurkan pesta buku antarabangsa, inilah pesta yang paling berjaya kerana kehadiran anak-anak muda.
Dan kalau tanya saya, Anwar, kamu nak salute kepada siapa? Saya nak salute kepada anak-anak muda yang berkunjung di sini. Apa maksud pesta buku? Maknanya, ambil kesempatan, teliti, kaji penerbitan yang ada dalam semua bidang. Bidang khusus saudara ekonomi, saudara juga lihat teknologi, IT, Islam, agama-agama lain, falsafah, sastra, budaya. Minat saudara sastra, tumpu bidang sastra. Tengok karya bidang ekonomi, bidang politik, bidang sains, falsafah, baru jadi manusia unggul yang punyai kefahaman yang lebih luas. Ini baru jadi manusia. Kita kata manusiawi atau karamah insaniyah itu kerana keupayaan kita memahami satu bidang yang lebih luas dan tidak bidang yang sangat khusus. Jadi sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Ada satu cerita yang pernah saya sampaikan dulu. Sekarang ini orang berebut-rebut naik pangkat, terima jawatan. Tapi kita kena ingat, tanggungjawabnya besar. Apa persiapannya? Zaman silam, bila Khalifah Harun al-Rashid menang tawan Romawi, Empire Rome, orang minta tebusan apa? Mau emas, mau perak, mau harta? Dia jawab, lebih utama buku, dan buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab supaya budaya Arab dapat menguasai karya-karya dari Rom. Beda. Ada seorang khalifah mau mengangkat seorang tokoh ilmuwan dari Asia Tengah, dari Central Asia, mau angkat dia jadi Perdana Menteri. Dia jawab, boleh dengan syarat saya nak bawa buku-buku saya diangkat oleh 60 unta mengangkat buku-buku itu. Kalau tak boleh angkat, boleh lupakan jawatan Perdana Menteri. Saya lebih hormat dan pentingkan buku daripada jawatan itu. Ini budaya kita. Budaya Cina itu terkenal dengan karya-karya besar, dan negara itu boleh diangkat tamadunnya sehingga menjadi gergasi di bidang ekonomi kerana keutamaan yang diberikan dalam bidang pendidikan dan ilmu. Jadi kita, masyarakat Malaysia, jangan lupa, jangan pandang ringan. Ini bukan pesta biasa. Dan ucapan saya pada hari ini adalah ucapan merayu, memujuk, menyeru, mendesak, mengasak pemikiran anak-anak muda supaya tukar sikap kita dan mula satu budaya baru, budaya membaca yang bersungguh-sungguh di kalangan rakyat kita. Boleh? Betul boleh? InsyaAllah. Saya anggap itu sebagai ikrar dan janji. Ya. Coba. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan tahniah kepada pihak penganjur yang tekun menjalankan dan tidak memohon dana tambahan. Walaupun saudara tahu, bila kita berikan bantuan e-wallet dan dana buku kepada mahasiswa, itu maknanya yang tidak sendirinya seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, menggalakkan membaca dan begitu menghidupkan penerbitan buku, terutama dalam bahasa Malaysia dan bahasa-bahasa lain, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa Perancis. Itu tidak kira. Tetapi pastikanlah kita manfaatkan supaya kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu
kita hidupkan, kerana ini negara Malaysia yang mesti dan wajib mempertabatkan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai bahasa kebangsaan tetapi juga bahasa ilmu di negara kita. Sekali lagi terima kasih yang di bawah dan di atas dan di gunung, kerana tekun mendengar dan menghadam. Dan ingat, yang saya nak pesan di sini ialah mulakan satu tradisi yang baik, ya. Di kalangan anak-anak muda mesti tanam semangat dan minat membaca dan menilai orang di antara lain selain dari akhlaknya adalah ilmunya dan minat membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.